Hai, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Saya Grace Eshalina Misak dari UiTM Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu. Video ini khusus untuk tugasan pembentangan individu bagi IDE 1021E4. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan budaya dalam perniagaan. 7 elemen budaya dalam perniagaan antara bangsa. Kepelbagaian budaya serta dunia mempunyai keunikan yang tersendiri. Pentakrifan budaya berdasarkan elemen budaya tempat dan masyarakat tertentu yang merangkumi 1. Bahasa. Kepelbagaian bahasa pada dasarnya merupakan sebahagian elemen penting dalam budaya. 2. Norma. Setiap golongan masyarakat atau ketamadunan mempunyai satu set norma yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan salah satu unsur penting budaya. Ia meliputi adat resam, larangan dan ritual di dalam amalan sesebuah budaya. Ketiga, agama dan kepercayaan. Amalan agama dan kepercayaan masyarakat di dalam sesebuah tamadun juga merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi budaya. 4. Nilai. Nilai sosial tamadun juga dianggap sebagai salah satu unsur budaya. Nilai sesebuah budaya selalunya merujuk pada sesuatu benda yang perlu dicapai atau besar nilainya dalam struktur sosial masyarakat tertentu. Sosial kolektif merujuk kepada sosial organik. Kelima, sosial kolektif merujuk kepada kumpulan sosial, organisasi, masyarakat, institusi, dan golongan yang boleh dianggap sebagai hubungan yang membina sosial masyarakat dan mempengaruhi budaya. Keenam, status dan peranan dalam masyarakat merangkumi taraf dan peranan sosial dalam kumpulan masyarakat yang menekankan unsur penting dalam budaya seperti status dan juga peranan jantina dalam sesebuah masyarakat. 7. Integrasi budaya merangkumi darjah keharmonian atau integrasi dalam kepelbagaian unsur budaya meliputi pecahan budaya-budaya minoriti, kebudayaan tempatan serta perbezaan di antara budaya tradisi dan bersejarah. Peranan budaya dalam perniagaan. Di dalam arus perniagaan dan pasaran antara bangsa, nilai-nilai dan keprihatinan terhadap budaya masyarakat setempat dan negara perlu diambil kira. Penerapan nilai-nilai budaya perlu selari dan segerak dengan norma-norma masyarakat setempat. Budaya perniagaan ialah bentuk interaksi sosial yang stabil dalam norma dan nilai bentuk dan kaidah komunikasi antara pekerja di dalam syarikat dan hubungan syarikat dengan dunia luar. Berkaitan dengan perwakilan negara tertentu, budaya perniagaan dapat didefinisikan sebagai sistem nilai dan norma yang terbentuk dalam batas-batas nasional yang menjadi dasar kegiatan komersial dan membentuk tingkah laku orang dan syarikat di negara tertentu. Bahasa adalah satu elemen penting dalam budaya perniagaan. Bahasa sebagai senjata kompetitif dalam perniagaan antara bangsa maupun dalam negara. Untuk menjalankan perniagaan, ahli perniagaan mesti berupaya untuk berkomunikasi khususnya perniagaan antara bangsa. Contohnya, Australia, Kanada, New Zealand, United Kingdom, dan Amerika Syarikat menggunakan bahasa Inggris dalam perniagaan. Sesetengah negara yang mempunyai banyak kumpulan bahasa seperti India dan Singapura menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa rasmi di kalangan masyarakat. Contohnya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi di Malaysia walaupun mempunyai masyarakat berbilang kaum dan etnik. Satu lagi kesukaran budaya bagi ahli perniagaan antara bangsa adalah bahwa kata-kata ini mungkin mempunyai maksud yang berbeza kepada orang lain yang mempunyai pelbagai latar belakang kebudayaan. Contohnya, di negara Jepun, penggunaan perkataan tidak atau no dianggap tidak sopan oleh masyarakat di sana. Orang Jepun tidak akan mengatakan tidak untuk menyatakan mereka tidak menerima cadangan dalam menjalankan sesuatu perniagaan atau perjanjian. Melakukan perniagaan di seluruh sempadan negara memerlukan lebih daripada sekadar mengekspor konsep yang berhasil ke seluruh negara. Perbezaan budaya yang mencabar boleh membawa kepada salah paham antara pekerja dan pengurusan serta antara syarikat dan pelanggan serta rakan kongsi. Dengan meningkatkan latihan silang budaya dan menyesuaikan diri dengan keperluan tempatan, syarikat-syarikat multinasional boleh berjaya menjembatani budaya. Satu lagi masalah yang dihadapi oleh syarikat multinasional adalah perbezaan kerja. Gert Hofstede, seorang penyelidik dan pengarang, telah mengenal pasti 6 dimensi budaya kebangsaan yang mempengaruhi nilai pekerja. Yang pertama adalah jarak kuasa, yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat melihat ketidaksamaan di kalangan rakyat. Sesetengah masyarakat menerima tanpa memperdulikan konsep hierarki, sementara yang lain menuntut pembenaran untuk kuasa yang tidak sama rata, kata Hofstede. Ini berarti bahwa eksekutif syarikat multinasional perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan pandangan jarak kuasa budaya kebangsaan negara tuan rumah, contohnya
dengan menggunakan gaya kolektif di negara-negara yang menolak hierarki. Satu lagi dimensi Hofstede adalah sejauh mana masyarakat percaya bahwa individu dijaga akan menjaga diri mereka dan keluarga terdekat mereka berbanding masyarakat yang mana keluarga atau kumpulan keluarga akan menjaga semua anggotanya. Dimensi ketiga adalah daya saing berbanding kerjasama. Memahami dimensi ini membantu menentukan struktur pampasan. Sebagai contoh, jika kolektivisme dan kerjasama adalah sifat budaya yang kuat, syarikat akan memberi ganjaran kepada pekerja sebagai satu pasukan berdasarkan prestasi pasukan. Dimensi lain Hofstede adalah sejauh mana masyarakat merasa tidak selesa dengan ketidakpastian. Berapa banyak keutamaan diberikan kepada tradisi berbanding pendidikan dan invasi, dan sama ada masyarakat dihalang atau memanjakan dalam memenuhi keperluan dan kehendak. Syarikat-syarikat yang memerlukan pekerja untuk menjadi kreatif, mengambil risiko mencipta produk canggih dan mungkin perlu mencari cara untuk menghubungkan invasi dengan tradisi negara untuk mendapatkan pekerja membeli in. Syarikat multinasional juga dicabar oleh gaya komunikasi yang berbeza, menjejaskan hubungan yang kuat dengan rekan kongsi atau pelanggan. Sebagai contoh, gaya komunikasi barat adalah sangat mudah dan langsung, tetapi orang di India dan Cina lebih biasa dengan pendekatan kurang agresif. Dalam budaya ini, kesabaran diperlukan untuk membina hubungan di luar ruang dewan. Karena keperluan untuk membina hubungan ini, tawaran mungkin mengambil masa 5 kali lebih lama untuk diselesaikan di Cina daripada Amerika Syarikat, melaporkan perniagaan insider. Cabaran ketiga adalah bahwa budaya cenderung melihat masa yang berbeza. Budaya monokronik seperti Amerika Syarikat dan Jerman, nilai ketepatan dan menjaga jadwal melaporkan pusat kecemerlangan dalam pembelajaran dan pengajaran Iowa State University. Dalam polikronik budaya seperti Timur Tengah dan Amerika Latin, mengekalkan hubungan dan bersosial lebih penting daripada jadwal.